Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini, kita akan sama-sama menjawab soalan untuk tajuk kebolehjadian. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 219. Kita akan sama-sama menjawab soalan nombor 1 hingga 3. Soalan 1. Nyatakan peristiwa yang berikut. Sama ada mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku dan berikan alasan. Jadi kata kunci untuk soalan ini, kita hendaklah nyatakan sama ada jawapan kita mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku, serta kita perlu nyatakan alasan untuk kita jawab setiap jawapan yang kita pilih itu. Okey. Jadi kita lihat soalan A. Hari Malaysia disambut pada bulan Mei. Jadi kata kunci di sini ialah Hari Malaysia bulan Mei. Okey. Jadi apakah kita punya peristiwa itu mungkin berlaku atau tidak? Jadi kita akan nyatakan sebagai tidak mungkin berlaku. Okey. So, jawapannya tidak mungkin berlaku. Okey. Jadi, kenapa? Kerana, okey, so kita letak bawah ni alasan. Kita letak kerana Hari Malaysia berlaku setiap bulan September. Okey. Jadi, hari, kita tulis ni Hari Malaysia disambut pada bulan September. Okey. Bukan Mei. Okey. Jadi yang dinyatakan itu ialah bulan Mei. Jadi kita akan cakap sebagai tidak mungkin berlaku. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan B. Masyarakat Sarawak meraihkan Hari Gawai. Jadi kata kunci di sini ialah masyarakat Sarawak Hari Gawai. Jadi kita akan nyatakan sama ada mungkin berlaku atau tidak. Jadi kita nyatakan sebagai mungkin berlaku. Okey. Mungkin berlaku. Mungkin berlaku. Kerana memang Hari Gawai diraikan oleh masyarakat Sarawak. Okey. So kita nyatakan memang masyarakat Sarawak meraihkan Hari Gawai. Okey. Jadi jawapannya ialah mungkin berlaku. Okey. Jadi kita teruskan dengan soalan seterusnya. Okey. Soalan C. Satu nombor ganjil berada di antara nombor genap. Jadi kata kunci sini, satu nombor ganjil berada di antara dua nombor genap. Okey, jadi kita lihat sini macam mana nak jawab. Kita kena tulislah nombor. Okey, contohnya nombor genap kat sini ialah kita tulis ni 4. Kemudian kita langkahkan sebagai nombor ganjil. Dan 4, sini 5, sini 6. Kemudian kita selang lagi sekali dan seterusnya 8. Jadi betul tak antara dua nombor genap ada nombor ganjil? Okay, jadi kita tulislah kat sini 4, kemudian 5, kemudian 7. Jadi 5 dan 7 ini kita nyatakan sebagai nombor ganjil. Jadi jawapan untuk soalan C ialah mungkin berlaku. Okay. So kita tulis ni mungkin berlaku. Okay. Jadi alasannya ialah memang setiap nombor ganjil berada di antara dua nombor genap. Okey, jadi itulah dia jawapan untuk soalan
C. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan D. Tahun lompat berlaku setiap 5 tahun. Jadi kata kunci sini ialah tahun lompat 5 tahun. Jadi untuk maklumat semua, tahun lompat bukan berlaku 5 tahun. Jadi sini kita boleh bulatkan angka ataupun tulisan 5 tu, perkataan 5. Jadi sebenarnya tahun lompat berlaku selang 4 tahun. Okey. Sebagai contoh, kita lihat sini tahunnya 2000, kita kata 2000, kemudian 2001, kemudian 2002, 2003 dan 2004. Jadi kat sini tahun lompat ialah tahun 2000. Kemudian dia berlaku kita nyatakan sini sebagai ini tahun biasa 1, 2, 3, kemudian dia lompat balik. Jadi tahun lompat berlaku setiap 4 tahun. Jadi jawapan untuk soalan ini ialah tidak mungkin berlaku lah. Okey. So kita padam ni, jadi kita tulis sebagai tidak mungkin berlaku kerana tahun lompat berlaku setiap 4 tahun. Okey, so tulis ni tidak mungkin berlaku kerana, jadi cikgu nyatakan kat bawah iaitu tahun lompat berlaku setiap 4 tahun. Okey. Bukan 5 tahun. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan E. Air terjun mengalir dari tempat rendah ke tempat yang tinggi. Jadi kata kunci sini air terjun dari tempat rendah ke tempat yang tinggi. Okey, kalau kita biasa lihat air terjun, cikgu boleh lukis kat sini. Okey, contohnya kat sini bukit, kemudian air daripada atas dia akan turun bawah. Okey, ini bermakna air terjun dia kita panggil turun daripada tinggi, tempat tinggi ke bawah, ke rendah. Mengalir daripada tempat tinggi ke rendah. Tapi kenyataan soalan E ialah air terjun mengalir dari tempat rendah ke tempat yang tinggi. Jadi jawapan untuk soalan E ialah tidak mungkin berlaku. Tidak mungkin berlaku. Okey, kerana, okey, jadi cikgu nyatakan sebab iaitu air terjun mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Tempat rendah. Okey, jadi jawapan untuk soalan E ialah tidak mungkin berlaku. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan F. Nilai digit 10,000 lebih daripada nilai digit ratus, tetapi kurang dari nilai juta. Okay. Jadi untuk menjawab soalan ni kita perlu nyatakan nilai tempat. Okay. Jadi kita menilai tempat yang kita letak nilai tempat yang paling rendah iaitu SAR, kemudian cikgu nyatakan dalam ringkasan 10, kemudian ratus, kemudian ribu, kemudian cikgu tulis ni 10,000 dan seterusnya ratus ribu dan akhir sekali juta. Okey, jadi kita lihat balik kenyataan soalan F. Nilai digit 10,000 lebih daripada ratus. Okey, ini 10,000, manakala yang dekat sini ialah ratus. Okey, betul. Betul, memang nilai 10,000 lebih tinggi daripada ratus. Sebab dia lebih besar.
tetapi kurang daripada nilai juta. Okey, betul kurang daripada juta. Kerana dalam soalan ini juta lah yang paling tinggi. Okey, nilai digit ni yang paling besar ialah juta. Jadi untuk soalan F ini kita nyatakan sebagai mungkin berlaku. Okey. Mungkin berlaku. Kerana apa? Nilai digit yang paling besar ialah juta. Jadi berdasar soalan ini barulah kita nyatakan kemudian puluh ribu dan ratus. Okey, cikgu nyatakan ini berdasarkan soalan sebenarnya lepas juta ratus ribu Okey, tapi soalan ini dia nyatakan 10,000 dulu. Okey, jadi cikgu tulis 10,000 Okey, jadi kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan G, tumbuhan memerlukan udara untuk bernafas. Okey, jadi soalan G ini kata kuncinya ialah tumbuhan memerlukan udara untuk bernafas. Okay, jadi tumbuhan memang memerlukan udara untuk bernafas kerana dia memerlukan untuk hidup. Jadi jawapan dia ialah mungkin berlaku. Okay. So mungkin berlaku kerana jadi kerana apa? Kerana tumbuhan perlukan udara untuk hidup. Okay. Melalui apa? Melalui proses sign kan. Kita buat sign, kita ada proses sign. Okay, seterusnya soalan H. Okay, dinyatakan layang-layang boleh terbang tinggi. Okay, jadi kata kunci soalan ni ialah layang-layang boleh terbang tinggi. Okay, jadi soalan ini kata kuncinya boleh terbang tinggi. Adakah layang-layang ini boleh terbang tinggi? Jadi ada dua jawapan juga. Okey, dia boleh terbang tinggi sekiranya mempunyai bantuan angin. Okey, kalau tak boleh, maksudnya tak ada angin, dia tak boleh terbang tinggi. Jadi untuk soalan ini kita tengok pada soalan iaitu nyatakan peristiwa berikut sama ada mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku. Jadi kita cakap tentang dengan bantuan angin, kita akan nyatakan sebagai mungkin berlaku. So kita tulis ni mungkin berlaku kerana layang boleh terbang tinggi dengan bantuan angin. Kalau ada angin, dia boleh terbang tinggi. Kalau tak ada angin, dia tak boleh terbang lah. Okay. Jadi kalau kita nak jawab tak mungkin berlaku, boleh juga. Sebab apa? Kalau tak ada angin, dia tak mungkin boleh terbang. Okay. Jadi untuk soalan H ni agak umum lah. Okay, jadi kita teruskan dengan soalan seterusnya. Okay, soalan 2. Okay. Soalan 2 dinyatakan nyatakan kebolehjadian bagi setiap peristiwa berikut. Berikan sebab yang munasabah. Jadi kata kunci di sini ialah kita perlu nyatakan kebolehjadian peristiwa dan juga kita nyatakan sebab yang munasabah. Sebelum kita menjawab soalan A, B, C ni, kita perlu nyatakan dahulu jenis-jenis kebolehjadian bagi peristiwa. Jadi kebolehjadian ni dia terbahagi kepada 5 jenis, iaitu yang pertama pasti. Okey, pasti ni maksudnya tidak ada keraguan. Okey. Seterusnya mustahil, iaitu benda yang tidak masuk akal, jadi kita jawab sebagai mustahil. Okey. Kemudian besar kemungkinan dan lawannya ialah kecil kemungkinan, yang mana kecil dia punya kebarangkaliannya, dan akhir sekali ialah kita nyatakan sebagai sama
kemungkinan. Okey. Jadi kita akan jawab kebolehjadian ini berdasarkan jenis-jenis yang kita nyatakan kat sini. Okay, kita lihat yang pertama, soalan A, tahun 2021 ialah tahun lompat. Jadi dinyatakan 2021 itu tahun lompat. Jadi kita nak jawab kebolehjadiannya ialah apa? Okay, jadi kita kena tentukan sama ada 2021 ini tahun lompat atau tidak. Dengan caranya kita membahagikan 2021 dengan 4. Okey. Jadi kita bahagi 2 sifar 21, kita akan bahagikan dengan 4. Sekiranya ada baki, dia bukan tahun lompat. Itu saja caranya. Nak mengenal pasti sama ada satu tahun itu tahun lompat atau tidak. Okey. Jadi kita bahagikan. Okey, so sifar 4 lah. Jadi kita ambil 20 ni, berapa kali 4 20? Iaitu 5. Jadi kita tulis 20. Kita tolak dan selesai. Kemudian kita turunkan 2. Berapa kali 4 dapat 2? Tidak ada. So kita tulis sifar. Tolak 2 dan kita turunkan 1. Jadi berapa kali 4 21? Kita dapat 5 20. Jadi bila kita tolak, kalau ada baki, tengok ni ada baki, jadi ini bukan tahun lompat. Jadi jawapan untuk soalan A ini, apakah kebolehjadiannya? Jadi kita akan jawab sebagai mustahil. Okey. Kenapa mustahil? Kerana tahun lompat dia berlaku kalau dibahagikan tidak ada baki. Jadi kita tulis ni mustahil. Mustahil. Okey. Jadi kenapa mustahil? Kerana bila dibahagi mempunyai baki. Okey, so kita juga tulis kat bawah ni lah. Okey, ini alasannya sebab iaitu apabila tahun dibahagi dengan 4 mempunyai baki, maka ia bukan tahun lompat. Okey, jadi inilah dia alasan untuk soalan A. Okey, soalan B, seminggu ada 7 hari. Jadi kata kunci kat sini ialah seminggu ada 7 hari. Jadi betul atau tidak? So kita tulislah. Okey, iaitu hari kita mula dengan Isnin, kemudian Selasa, kemudian Rabu, kemudian Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Jadi inilah dia hari-hari dalam seminggu. Ada berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Jadi jawapan untuk soalan B ini iaitu kita jawab sebagai pasti. Okey, pasti ni maksudnya tidak ada keraguan. Jadi sebab dia macam cikgu nyatakan sini lah. Hari-hari. Okey, sebab kita nyatakan sebabnya hari-hari ni memang ada 7 kat sini. Okey, so cikgu panjangkan sikit. Okey, seterusnya soalan C. Sekeping duit shilling. Okey, sekeping duit shilling yang dilambung akan mendapat gambar bunga. Okey, jadi pertama sekali kita kena tahu dulu gambar-gambar pilihan yang ada dalam duit shilling. Jadi duit shilling ni dia ada dua belah iaitu ni dia cikgu dah letak sini, iaitu kat sini ada 2 pilihan, bunga dan juga kita panggil kepala. Okey, jadi bila ada 2 pilihan maksudnya dia ada sama banyak. Sama banyak ini maksudnya sama kemungkinan. Kenapa sama banyak? Maksudnya kalau tak dapat bunga, dia akan dapat satu lagi iaitu kepala. Jadi jawapan untuk soalan C, sekeping duit shilling yang dilambung akan mendapat gambar bunga. Kita ada pilihan yang sama banyak. Kalau tak dapat bunga, dapat kepala. Jadi jawapannya ialah sama kemungkinan. Okay, so tulis ni sama kemungkinan. Okay, kenapa cikgu cakap sama? Kerana ada 2 saja pilihan. Okay,
So, cikgu tulis sini sebab iaitu duit shilling hanya ada dua pilihan. Pilihan apa? Pilihan kita panggil sebagai gambar, okey, iaitu bunga dan cikgu cakap sebagai kepala. Okey, jadi itulah dia alasannya kenapa cikgu cakap sama kemungkinan. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan D. Oktagon sekata ada 8 sudut yang sama besar. Jadi kata kunci di sini ialah oktagon. Oktagon di kata sini ada 8 sudut. Okay, betul ke oktagon ada 8 sudut? Jadi kita kena lukis lah. Okay, pertama sekali kita lukis dulu yang simple saja. Okay, ini bentuk oktagon. Ini satu sisinya. Kemudian cikgu tulis kecil sikit. Okay, macam ni. Satu, kemudian dua, kemudian tiga, 4, 5, 6, 7 dan 8. Ini secara kasar saja oktagonnya. Jadi ada 8 sudut. Okey, betul ke ada 8 sudut? Kita tengok sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Jadi bila dikata sekata maksudnya sama besar, maka kebolehjadiannya ialah pasti. Okey. Okey, pasti. Pasti. Kerana apa? Kerana bila sekata maksudnya poligon sekata memang mempunyai sudut yang sama besar. Okey, kerana apa? Kerana kata sekata itu ialah sama besar. Okey, jadi itulah dia alasan untuk soalan E. Okey, seterusnya soalan D. Okey, seterusnya soalan E. Sebiji dadu yang dilambung akan mendapat kurang dari 6. Okey, jadi kata kunci di sini ialah mendapat kurang dari 6. Okay, kita lihat sini, nombor dalam dadu ni ada, kalau kurang 6, kita tulis sini, kurang 6. Okay, apa nombor yang kurang 6? 1, 2, 3, 4, dan 5. Okay, ini yang kurang 6. Kalau 6, okay, satu je lah. Okay, sekali je 6. Okay, jadi kat sini, bila dilambung dapat kurang 6, ada berapa kali? Kita tengok sini, ada berapa nombor. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Kalau kita baling, boleh dapat 5 kali. Kalau ini cuma dapat 1 kali saja. Okay. Jadi ini dia, kita tulis ni, ada 5 kali. 5 kali. Ini pula dapat 1 kali saja, 6. Okey. Jadi, jawapan untuk soalan E, sebiji dadu yang dilambung mendapat kurang daripada 6, ada banyak pilihannya. 1 hingga 5. Maka jawapannya kita akan jawab sebagai besar kemungkinan. Okey. So, tulis ni besar kemungkinan. Kemungkinan. Kerana apa? Kerana ada 5 pilihan jawapan. Okey, so sebab untuk soalan E ni ialah ada 5 pilihan balingan, iaitu 1 hingga 5 untuk kurang dari 6. Okey, ini dia jawapan dia untuk soalan apa? Soalan E, iaitu ada 5. Kalau 6 ada 1 saja. Okey. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan F. Seorang murid perempuan dipilih sebagai pengawas. Okey, jadi dia beritahu seorang murid perempuan dipilih sebagai pengawas
daripada 2 orang murid perempuan dan 8 orang murid lelaki di sebuah kelas. Jadi apakah kebolehjadiannya? Kita tengok sini, dia pilih perempuan. Perempuan ada berapa? Ada 2 sahaja. Bila ada 2 tetapi 8 itu banyak, jadi kita akan jawab sebagai kecil kemungkinan. Okey, so kita tulis sini kecil kemungkinan. Kecil kemungkinan. Okey, kenapa kecil? Kerana bilangan murid perempuan tidak ramai. Okey, so sebab untuk soalan F ialah bilangan murid perempuan tidak ramai. Okey, cuma ada 2 sahaja berbanding lelaki yang ada 8. Jadi bila ada 2 sahaja, kecil kemungkinannya. Okey, jadi kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan G. Hujan yang lebat, hujan yang lebat akan menyebabkan banjir di kawasan yang mempunyai masalah saliran. Okey, jadi kalaulah ada masalah saliran, iaitu saliran dia sempit atau kecil, sudah pasti akan tersumbat. Bila tersumbat, maka akan berlakulah banjir. Kenapa banjir? Sebab hujan yang lebat. Maksud lebat di sini ialah mempunyai bilangan air yang banyak. Jadi jawapan untuk soalan G ialah pasti. Okey, pasti. Kenapa pasti? Kerana ini menyatakan iaitu, so kita tulisnya sebab lah. Sebab. Okey, sebab dia apa dia? Sebab dia kerana jika masalah saliran yang kecil, maka akan menyebabkan saluran itu tidak dapat menampung air yang banyak. Seterusnya, banjir akan berlaku. Jadi soalan G ini jawapannya ialah pastilah. Pasti akan berlaku banjir. Okey. Soalan H. Sebiji dadu yang dilambung, jadi kata kunci sini dadu yang dilambung, akan mendapat nombor genap. Okey. Jadi terlebih dahulu untuk soalan H ini, kita kena nyatakan nombor-nombor dalam dadu. Okey. So nombor dadu ialah kita tulis sini nombor pada dadu. Apa dia? Okey, so kita tulislah. Kita tulis nombor dia ialah 1, kemudian 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi dinyatakan sebiji dadu mendapat nombor genap. Okey, nombor genap mana dia? Kita nyatakan okey, 2, 4 dan 6. Jadi nombor 4, 2, 4 dan 6 ini sebagai nombor genap. Okey, manakala nombor 1 cikgu tulis 3 segi 1, 3 dan 5 ini sebagai nombor ganjil. Ganjil. Jadi kita nyatakan bilangannya dahulu. So kita tulis ni bilangan genap sama dengan 3 nombor. 3 nombor. Okay, bilangan ganjil sama dengan 3 nombor juga. Jadi, apakah kebolehjadian untuk soalan H? Bila bilangannya sama 3 dan 3, maka kita akan tulis sebagai
sama kemungkinan. Okay, kenapa sama kemungkinan? Kerana, okay, so cikgu tulis ni sebab, cikgu tak muat sebab bilangan nombor genap dan ganjil adalah sama, iaitu tiga nombor sama. Bila sama, maka jawapan dia sama kemungkinan. Okey. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan I. Terdapat 28 hari dalam bulan Mac. Okay, so kata kunci di sini ialah 28 hari dalam bulan Mac. Jadi adakah bulan Mac ini 28 hari? Jadi cikgu selalu ajar anak murid cikgu macam mana nak nyatakan bilangan hari dalam sesuatu bulan. Kita lukis macam bentuk jari. Okay? So satu, ni jari kita ada 5. Ini 5. Kemudian kita buang yang ibu jari ni. Okay. Okay, so kita buang. Maka kita akan buat tulis atas ni. Okay, apa dia? Januari, Februari, March, April, Mei, Jun. Ini Julai. Okay. Kemudian dari sini kita akan tulis Ogos, kita patah balik September, Oktober, November, dan atas sekali ialah Disember. Jadi nombor-nombor yang di kat atas ni ialah bilangannya 31 hari. Okey. Maka jawapan untuk soalan I, adakah 28 hari? Kita tengok sini Januari, Februari, March. Okey, March kat atas ni, yang atas ni ialah 31 hari Jadi adakah jawapan untuk soalan I ni apa dia? Adakah betul ataupun apa dia? Jadi kita akan jawab sebagai mustahil. Okey. So kita tulis ni mustahil. Mustahil. Kenapa mustahil? Sebab bilangan untuk bulan Mac ialah 31 hari. So sebab kita akan jawab sebagai bilangan hari bagi bulan Mac ialah 31 hari. Okey, bukan 28 hari. Okey, dalam soalan ini dikatakan 28 hari. Jadi sebab itulah mustahil. Okey, seterusnya soalan J. Sebiji guli hijau diambil secara rawak daripada bekas yang berisi sebiji guli hijau dan 5 biji guli biru. Jadi untuk soalan J ni sangat mudah. Sebab apa? Kita cuba letak bilangan, iaitu H sama dengan 1. Manakala biru, cikgu buat B sama dengan 5. Okey, bila dinyatakan hijau ni cuma ada 1. Bila sedikit, kita akan nyatakan sebagai kecil kemungkinan. Okey, so tulis ni kecil kemungkinan. Kenapa kecil? Kerana kita jawab berdasarkan bilangan. Okey. So kita tulis sini sebabnya. Sebab bilangan guli hijau adalah kecil atau sedikit berbanding bilangan guli biru. Okay. Jadi bila kita nyatakan itu yang nyatakan hijau tu sikit, jadi kita akan jawab sebagai kecil kemungkinan. Okay. Itulah dia jawapan untuk soalan J. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 3. Tulis satu peristiwa bagi setiap kebolehjadian. Jadi ini nyatakan tulis satu peristiwa
bagi setiap kebolehjadian, nyatakan sebabnya. Okey. Okey, untuk soalan A, kebolehjadiannya ialah pasti. Jadi kita nyatakan peristiwanya ialah kita boleh nyatakan sebagai jika. Jika ni maksudnya andai kata jika hari ini ialah hari, kita nyatakan sebagai Sabtu. Okey, jadi esok kita akan nyatakan pasti hari Ahad. Okey, Ahad. Okey, jadi itulah dia peristiwanya. Kenapa pula esok Ahad? Kerana ikut turutan lah. Kerana ikut turutan. Okey, apakah sebabnya? Okey, sebabnya selepas hari Sabtu ia diikuti dengan hari Ahad. Jadi itulah dia jawapan untuk soalan A kalau kebolehjadiannya pasti. Okey, seterusnya mustahil. Jadi kita nyatakan contohnya kehendak alam. Okey, seekor, kita nyatakan seekor kucing lah. Seekor kucing mustahil melahir. Okey, tak nak kucing lah. Okey, seekor ayam ayam jantan. Seekor ayam jantan mustahil untuk bertelur. Okey, kenapa pula mustahil? Sebab yang bertelur ialah ayam betina, bukannya ayam jantan. Okey, jadi kita nyatakanlah sebab apa mustahil? Sebab yang bertelur ialah ayam betina. Okey, bukan ayam jantan. Jadi itulah dia peristiwa yang mustahil berlaku. Okey. Okey, seterusnya soalan C, kecil kemungkinan. Okey, kecil kemungkinan ni kita boleh nyatakan bilangan perbandingan dua bilangan. Jadi kita boleh nyatakan dalam satu bekas. Okey, so kita tulis ni satu peristiwa. Okey. Dalam suatu bekas ada 5 biji guli. Okay, so kita tulis ni guli, tulis ni nyatakan. Okey, kita tulis ni 4 biji guli merah dan 1 guli putih. Okay, jadi guli putih dipilih secara rawak. Okey, maka kita akan nyatakan jawapannya kecil kemungkinan. Kenapa kita jawab putih itu kecil? Kerana guli putih itu tidak banyak. Okey, so kita akan jawab kecil kemungkinan kerana bilangan guli putih sedikit berbanding merah. Okey, itu saja. Okey, bila kita nyatakan putih, sebab putih itu sikit, jadi kita akan cakap kecil kemungkinan. Okey, jadi untuk soalan C dan D ni sebenarnya kita kena tulislah, baru kita nampak. Okey, so kita tulis ni P sama dengan 1, M sama dengan 4. Jadi kita bulatkan yang P, yang dinyatakan ialah P, maka P itu kecil kemungkinan. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan D.
Jadi sebelum kita jawab soalan D, kita tukar dahulu warna ni. Okey. Ini kita tukar sebagai hitam, yang atas ni merah. Macam tu kan. Okay, betul tak? Betul Okay, soalan D, besar kemungkinan. Jadi kita boleh jawab soalan D ni seperti soalan C, yang mana kita nyatakan perbandingan dua bilangan. Okay, so kita tulis yang pertama, iaitu dalam, contohnya dalam satu bakul ada 10 biji bola. Okay, yang mana ada 8 biji bola biru dan 2 biji bola kuning. Okay, kemudian bola biru dipilih secara rawak. Jadi apakah yang dikatakan sebagai rawak? Rawak ini maksudnya kita, contohnya kita ambil secara terus saja tanpa kita fikir bola apa warna je. Jadi maksudnya kita contohnya pejam mata dan kita pilih. Jadi untuk menjawab soalan D ini, inilah dia contohnya. Jadi kita menyatakan bilangannya, iaitu B. Kita tulis ni B. Kita tulis sebagai 8, manakala K sebagai 2. Okay, kita bercerita tentang biru sebab bola biru dipilih secara rawak. Jadi biru itu ada 8. Bila 8 itu, sebab itulah besar kemungkinan. Okay, jadi kita nyatakan sebabnya besar kemungkinan kerana kita tulis besar kemungkinan kerana bilangan bola biru lebih banyak berbanding kuning. Okey, itulah dia jawapan untuk soalan D. Okey, sebelum tu cikgu tengok sini, kecil kemungkinan kerana bilangan putih merah. Okey, betul ke? Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan E. Jadi soalan ini sama kemungkinan. Sama kemungkinan maksudnya sama banyak. Okey, so kita tulis kat sini contohnya perkara yang sama banyak atau bilangan sama banyak. Contohnya kita cakap lelaki perempuan. So cikgu tulis L, P. Cikgu tulis sini 4. Maksudnya bilangan yang sama banyak. Maka kita buat satu peristiwanya, iaitu seorang murid lelaki dipilih secara rawak. Okey, kita tulis dulu, dalam satu kelas, murid lelaki dipilih secara rawak. Okey, yang mana bilangan lelaki ialah 4 orang. Perempuan juga 4 orang. Jadi soalan ini dinyatakan murid lelaki dipilih secara rawak. Jadi bilangannya sama, maka kita akan tulis sini sama kemungkinan kerana bilangan murid lelaki dan perempuan adalah sama. Okey, sebab itulah kita nyatakan sebagai sama kemungkinan. Cikgu betulkan sikit. Okey, jadi dengan itu tamatlah sudah latihan kita pada hari ini untuk tajuk kebolehjadian bagi muka surat 219.
Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala yang tak baik itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu, terima kasih dan jumpa lagi.